Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aslana binti Hashim dari SMK Alang Iskandar, Bagan Serai Perak, Darul Rizwan. Hari ini kita akan mempelajari tajuk 6.3 sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan tingkatan 4 sains KSSM. Standard pembelajaran hari ini ialah 6.31 menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. 6.32 menentukan usia tumbuhan berkayu. 6.33 menghubungkaitkan sistem sokongan dan kestabilan tumbuhan. 6.34 eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan. Mengapakah tumbuhan memerlukan sokongan? Pertama, ianya membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Kedua, memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Ketiga, menampung berat tumbuhan dan menyediakan kekuatan menentang tiupan angin. Keempat, sokongan utama bagi tumbuhan ialah batang dan akar. Kelima, batang tumbuhan menyokong berat batang itu sendiri dan berat daun, bunga dan buah. Keenam, akar memberikan sokongan kepada tumbuhan dengan mencengkam tanah. Ketujuh, ada setengah tumbuhan mempunyai akar di atas tanah untuk memberi sokongan kepada tumbuhan. Sistem sokongan tumbuhan darat dan akuatik. Tumbuhan darat terbahagi kepada dua, tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba tidak berkayu. Tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu biasanya besar dan tinggi seperti pokok rambutan dan pokok angsana. Sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah tisu yang keras, kuat dan tegar. Tisu ini dibina daripada lignin, iaitu bahan yang kompleks, tegar dan keras. Contoh, pokok rambutan dan pokok angsana. Tumbuhan herba tidak berkayu. Tumbuhan tidak berkayu bergantung kepada air yang tersimpan di dalam sel batang untuk sokongan. Tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Batang lembut jika kekurangan air. Sokongan tambahan bagi tumbuhan berkayu. Akar banir mendapat pada pokok yang besar dan tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Akar sokong ialah akar-akar yang tumbuh daripada batang atau dahan ke dalam tanah untuk menyokong tumbuhan. Akar jenis ini ada pada pokok bayan, pokok pandan dan pokok ara. Akar cangkang pula menyokong pokok bakau yang hidup dalam kawasan paya. Sulur paut ialah struktur halus dan berlingkar yang melilit tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Sulur paut ada pada pokok timun, peria dan labu. Akar cengkam mencengkam pada tumbuhan atau struktur lain untuk sokongan. Akar cengkam terdapat pada pokok orkid dan pokok tetuik. Tumbuhan akuatik.
Tumbuhan akuatik tidak mempunyai tisu berkayu untuk sokongan seperti tumbuhan darat, mendapat sokongan utama daripada daya apungan air, mempunyai batang dan daun yang mempunyai tisu parenkima. Contoh tumbuhan akuatik ialah keladi bunting dan teratai. Mari kita lihat pula apa itu tisu parenkima. Tisu ini terdiri daripada sel yang berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara di dalam tumbuhan akuatik. Keapungan tumbuhan ini dibantu dengan ruang-ruang udara ini, tumbuhan membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar bagi menambah daya apungan. Bagaimana pula kita nak menentukan usia tumbuhan berkayu? Cara pertama, menentukan gelang pertumbuhan yang ada di dalam batang tumbuhan. Pokok yang ingin ditentukan usianya akan ditebang. Pokok dipotong merentasi batang. Gelang yang terdapat pada pokok dikira. Satu gelang mewakili 1 tahun. Cara yang kedua ialah dengan cara pokok tidak ditebang tetapi dikorek menggunakan gerudi khas. Pokok digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Mata gerudi dikeluarkan dan gelang pertumbuhan dikira. Cara ini akan menyelamatkan pokok daripada ditebang. Mari kita hubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Sesuatu tumbuhan dikatakan stabil pada kedudukannya jika tidak mudah tumbang. Contoh, pokok berkayu yang tinggi seperti pokok balak iaitu pokok cengal mempunyai akar banir yang tumbuh melebar di atas permukaan tanah dan akar tunjang yang menusuk jauh ke dalam bumi. Ukuran lilit batang biasanya besar untuk memastikannya stabil dan kuat. Oleh itu, kestabilan tumbuhan dipengaruhi oleh pusat graviti dan keluasan tapak. Semakin rendah pusat graviti, semakin stabil tumbuhan itu. Bolehkah kita ramalkan antara pokok bunga kertas dengan pokok durian, yang manakah lebih stabil dari segi kedudukan pusat graviti? Ya, mestilah pokok bunga kertas kerana ianya mempunyai pusat graviti yang rendah berbanding dengan pokok durian. Eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan. Tujuan eksperimen: mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Hipotesis: ketinggian anak benih bertambah dengan masa. Memberi ubah dimanipulasikan masa, bergerak balas, ketinggian anak benih yang dimalarkan jenis anak benih. Mari kita lihat radas dan bahan. Bahan: biji kacang, benih, kapas dan air. Radas: piring petri, penyepit dan pembaris. Prosedur: pertama, pasangkan kapas dengan air di dalam piring petri. Kedua, pilih benih kacang hijau yang terbaik. Ketiga, simpan di dalam aman gelap. Keempat, ukur ketinggian anak benih itu setiap hari selama 10 hari. Kelima, rekodkan di dalam jadual. Keenam, plotkan graf berdasarkan data. Kesimpulannya, ketinggian anak benih bertambah dengan masa.
itu saja kelas kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.